Assalamualaikum murid-murid. Baik, kita akan sambung dalam video yang kedua bagi tajuk yang sama, iaitu isi padu dan cecair. Masih lagi menukar unit mililiter dan liter. Baik, sekiranya murid-murid sudah bersedia. Okey, jom kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, tadi cikgu ada berkongsi dengan kamu tentang jadual hubungan ni. Jadi cikgu harap nanti kamu boleh hafal dan aplikasikan guna dalam apa? Dalam soalan-soalan kamu. Okey, baik, ini dalam video pertama tadi cikgu dah kongsi dengan kamu. Jadi cikgu akan sambung dengan soalan yang seterusnya. Baik, soalan yang ketiga, okey, kamu wajib ingat ataupun wajib hafal 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okay, senang saja kita. Kadang-kadang bila kita nak hafal 1 liter kepada ml, kita tak ingat. Jadi 1 macam mana nak jadi 1000? Kita darab 1000. Kalau 1000 macam mana nak tukar kepada 1? Logiknya mestilah daripada nombor besar kepada nombor kecil kita akan bahagi. Baik, kita dah ingat kita punya unit yang terlibat, iaitu liter dan mililiter. Okey, jadi kita baca soalan. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Nampak ni soalan dia nak dalam perpuluhan. Jadi kita wajib jawab dalam perpuluhan ikut apa kehendak soalan. Okey, mililiter nak tukar kepada liter, kita perlu bahagi dengan 1000. Baik, 1000 ada berapa sifar? 3 sifar. Kita pindahkan dari kanan nombor ni, kita pindahkan ke kiri. 3 lompatan. Kenapa 3 lompatan? Sebab ada 3 sifar dalam 1000. Okey, ni titik perpuluhan. Sebelum titik perpuluhan kita tambah sifar. Jadi ada 2 longkang kosong, kita letak 2 sifar dan kita letak 5. Unit apa? Unit liter. Baik, soalan kedua, 10,080 mililiter tukar kepada liter. Jadi kita nak buat apa? Okey, kita perlu pindahkan titik perpuluhan. Okey, sekiranya murid yang dah mahir, dia terus pindah kat sini je. Kenapa cikgu pindah 3 lompatan? Sebab 1000 ada 3 sifar. Jadi jawapannya 10,8 liter. Jadi kamu tak perlu letak sifar yang di belakang ni. Kita boleh buang sebab dia tak ada nilai. Baik, soalan C. Okey, 26 liter 400 mililiter. Okey, kita akan tukar kepada apa? Kepada mililiter dalam perpuluhan. Baik. Okey. Jadi 26 ni memang dah titik perpuluhan. Kita letak titik dia. Kita tulis kat sini 26 perpuluhan. 40 mililiter ni kita akan tukar kepada liter. Macam mana kita nak tukar kepada liter? Jadi 40. Okay, kita buat kat tepi ni. 40 per dengan 1000. Ataupun tak nak buat pun tak apa. Nak pindah kerana dekat sini terus pun boleh. Ada berapa? 1, 2, 3. Okey, silap cikgu terpotong pula. 1, 2, 3. Kita pindahkan, dia jadi sifar, perpuluhan sifar 4. 4 apa? 4 liter. Jadi kita akan masukkan dekat sini. Okey, kita akan tambah 26 ni. Kita akan gabungkan dengan sifar perpuluhan sifar 4 ni, akan jadi sifar 4 liter. Ataupun murid perlu tahu 1000 ada berapa? Ada 3 sifar. 1000 ada 3 sifar. Jadi ada 3 sifar. Untuk mililiter dia wajib ada 3 digit. Ada 3 digit. Jadi murid boleh tambah, kira 1, 2, letak sifar dekat tengah ni. Okey, dah ada 3 digit untuk ml. Jadi okey, dia terus kita boleh tukar pada liter. 26 perpuluhan sifar 4 sama sahaja. Macam-macam cara yang murid boleh guna pakai, tak ada masalah. Baik, untuk soalan seterusnya, selesaikan 6/8 liter kepada mililiter. Jadi 6/8 kita nak tukar kepada apa? Kepada mililiter. Macam mana kita nak tukar? Ya, di sini cikgu nak ajak kamu guna jadual hubungan yang cikgu tunjuk dekat atas tadi.
1/8 bersamaan dengan berapa? Tadi dalam jadual hubungan tadi. 1/8 bersamaan dengan 125 apa? Mililiter. Jadi 6 ni kita tukar pada mililiter, dia jadi 6,000 mililiter. Lepas tu kita tambah dengan, kalau kita hafal jadual hubungan, kita tak perlu lagi darab dengan 1000. Kita terus gantikan dia dengan 125 mililiter. Okey, kita tambah 5, 2, 1, 6. Jadi kita dah dapat jawapan 6,125 mililiter bersamaan dengan 6/8 liter. Murid nak buat cara yang biasa pun boleh, darab dengan 1000, nak tukar kepada apa? Kepada pecahan tak wajar, ataupun boleh asingkan darab dengan 1000. Seperti yang kita belajar sebelum ni. Okey, 5, 7/10 liter. Okey, jadi dalam jadual hubungan tadi kita dah belajar. Kita dah belajar apa? 1/10. Okey, 1/10 sama dengan 100 ml. Jadi kalau 7/10, dia bersamaan dengan 700 mililiter. Jadi 5 liter ni bersamaan dengan 5,000. Jadi kita terus boleh tulis 5 ni, kita jadikan 5,000. Jadi 5,700 mililiter. Kita tambahkan dengan 700 mililiter. Jadi ini hasil jawapannya. Okay, ni cikgu tunjuk cara yang lebih mudah lah, lebih ringkas. Kalau kamu tak nak, kamu boleh guna cara yang biasa, iaitu kita darab dengan 1000. Okey, 1/3/4. 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. Jadi kalau 3/4 liter, okey, 3/4 liter bersamaan dengan, tadi dalam jadual hubungan cikgu tunjuk 3/4 liter bersamaan dengan 750 mililiter. Jadi kita gabungkan dia jadi berapa? Jadi bersamaan dengan 1000 tambah 750, 1750 mililiter. Jadi murid-murid, kalau murid-murid hafal jadual hubungan yang cikgu beri, murid tak perlu darab 1000 ke, ataupun nak bahagi 1000, tak perlu. Jadi kita boleh terus tulis jawapan, tak ada masalah. Kalau kamu nampak ni 1/3/4, kamu dah tahu 3/4 bersamaan 750, kamu boleh tulis terus kat jawapan ni 1750 mililiter. Kalau macam ni kita dah tahu 1/8 bersamaan dengan 125, jadi kita dah tahu 6,000. Okey, 1/8 125, kita letak sahaja nombor dekat atas ni. Tak perlu langkah kerja, tak ada masalah. Okey, ni 5. Okey, kalau macam kamu jawab soalan peperiksaan, kalau kertas 2 tu kamu wajiblah tunjuk langkah kerja. Kalau untuk kertas 1, kamu boleh terus tulis jawapan 5, 7/10, jadi 5 ni 5,000. 7/10 bersamaan dengan 700 ml, jadi kita masukkan sahaja nombor. Tak ada masalah, kamu boleh buat macam-macam cara. Terpulang pada kamu nak pilih cara yang macam mana. Siapa yang dihafal jadual yang cikgu beri, lebih mudah untuk dia nak tukar unit. Bukan sahaja dalam unit isi padu cecair, kamu boleh tukar dalam unit panjang dan juga jisim. Boleh guna nombor yang sama, sebab dia tetap bersamaan dengan 1000. Kalau yang dia berkaitan dengan contoh 1 meter bersamaan dengan 100 cm, itu contoh maksudnya jadi 1/2 meter bersamaan 0.5 meter ataupun 50 cm. Kita sebab apa 50 cm? Sebab dia bersamaan dengan 100. Yang ni 1000, jadi adik pada 1000 iaitu ratus. Jadi kita kurangkan satu sifar. Baik murid-murid, ini sahaja yang cikgu kongsikan dengan kamu. Nanti cikgu akan bagi soalan atau untuk latihan dalam kelas kita nanti. Baik, terima kasih semua. Semoga apa yang cikgu kongsikan dengan kamu hari ini dapat membantu kamu menjawab soalan.